Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, hari ini saya dan juga sahabat saya Ustaz Muhammad Izham akan memberikan sedikit pendedahan ataupun ceramah ilmu berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk ceramah kita pada hari ini ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengamalan dalam kehidupan umat Islam sebagai asas pembinaan sahsiah ke arah membangun diri yang luhur. InsyaAllah. Baik. Ya, saudara Syazwan. Ada sedikit kata-kata pendahuluan. Ada, baru saya ingat. Baiklah, saudara, izinkan saya untuk mendendangkan para pantun. Okey. Pantunnya berbunyi begini, hadirin sekalian. Sirih berlipat bersama Pinang. Pinang berasal Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Ya, saudara Syazwan, sudah pasti apa-apa yang kita ingin lakukan ataupun apa-apa yang ingin kita ujarkan melalui mulut kita, kita harus mulakan dengan bismillah. Bismillah ini penting ketika kita bercakap ataupun berkata-kata sesuatu, agar kata-kata kita itu tidak sia-sia ataupun tidak sia-sia lah, maksudnya. Baiklah, berkenaan ceramah kita pada hari ini. Baiklah, apa pendapat saudara Syazwan tentang akhlak Rasulullah ni dalam pengamalan dan pembinaan sahsiah pada masyarakat, atau utamanya masyarakat muda pada zaman sekarang? Boleh kita sebarkan kepada hadirin sekalian, kongsi ilmu, ya. Baiklah, lebih dahulu rasanya kita tak payah nak bagi tahu lagi tentang siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sudah terkenal dan kita semua tahu bahawa baginda merupakan insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau merupakan seorang yang telah banyak membantu, terutamanya dalam agama kita, agama Islam. Ya. Baiklah, bila menjadi seorang role model, semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan contoh dan teladan yang baik supaya masyarakat dapat melihat dan juga mengamalkan akhlak tersebut. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikenali sebagai akhlak yang terpuji. Izinkan saya menambah, saudara Syazwan, Rasulullah juga dikenali dengan gelaran Al-Amin, iaitu beliau seorang yang dipercayai oleh masyarakat pada ketika itu. Dan tuan-tuan juga tahu Rasulullah SAW juga merupakan insan terpilih untuk membimbing kita umat pada masa kini supaya kita tidak tersesat dan tidak terleka dengan tipu daya dunia pada zaman kini. Dan saya rasa hadirat juga tahu bahawa Nabi Muhammad juga merupakan Nabi yang terakhir. Dan kalau ada orang nak mengaku dia ada Nabi, dia adalah Nabi, jangan percaya. Sebab menurut Al-Quran, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad penuh dengan akhlak yang baik dan yang kita boleh contohi. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, iaitu sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga. Iaitu saya petik sabda ini daripada riwayat Al-Sajari daripada Anas. Dan menurut sabda Rasulullah SAW ini,
sekiranya kita menghidupkan sunnah ataupun mencontohi akhlak Rasulullah, maka dia adalah bersama-sama di dalam syurga, ataupun kita akan bersama-sama Rasulullah di dalam syurga. Jadi jelaslah bahawa kita adalah sentiasa mengingati Rasulullah dalam setiap tindakan kita. Baiklah, saudara Syazwan boleh sambung. Baiklah, terima kasih saudara Izham. Yang beliau katakan tadi, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sesiapa yang mengamalkan sunnahnya, maka ia akan sama-sama mengikut masuk dalam syurga. Baiklah, bila bercerita mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tak apa sebenarnya maksud akhlak? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang terpuji. Tetapi Apa dia? akhlak Apa itu dia? Ya. apa itu akhlak? Baiklah, saya akan terangkan secara ringkas, secara mudah faham apa itu perkataan akhlak dan bagaimana asal usulnya. Baiklah, perkataan akhlak ini sebenarnya berasal daripada sebuah perkataan Arab yang asalnya merupakan al-khulq. Al-khulq yang bermaksud tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Okey, maksudnya di sini al-khulq ini merupakan sebuah tabiat ataupun perangai sebenarnya. Jadi perangai ni kita terbagi kepada dua, perangai yang baik, perangai yang tak baik. Dan perkataan al-khulq ini dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja. Dan antaranya adalah pada surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Maka di sini jelaslah bahawa dalam Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang terpuji. Dan disebabkan itulah baginda sentiasa dihormati, disayangi dan juga disenangi oleh pengikut-pengikutnya pada zaman dahulu. Dan bila bercerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, banyak cerita ataupun kata-kata daripada sahabat-sahabat baginda yang menunjukkan betapa terpujinya akhlak baginda ini. Sepertinya dalam satu cerita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hendak ke masjid, dia akan melalui satu tempat. Dan di situ merupakan satu rumah di mana seorang orang tua perempuan yang tidak menyukai baginda. Perempuan ini betapa jahatnya ketika itu, sanggup membaling batu dan bahkan pernah membaling najis kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW hanya bersabar dengan keadaan itu, hanya bersabar dan tidak pernah berdendam ataupun balas. Sebaliknya, apabila perempuan itu ditimpakan musibah demam yang sangat teruk, Rasulullah SAW yang menjaga perempuan itu, sehingga kan perempuan itu terdetik di hatinya. Dan perempuan itu baru sedar yang Rasulullah SAW ni akhlak dia sangat terpuji. Dan akhirnya menarik minat perempuan kafir itu untuk masuk ke dalam Islam. Maksudnya di sini disebabkan akhlak Rasulullah SAW itu, dia tak paksa pun seorang itu untuk masuk Islam, tapi orang lain boleh terus ada tegak hati untuk masuk ke dalam Islam. Jadi sebab itulah kita kena mencontohi akhlak Rasulullah, iaitu salah satunya apa tadi? Sifat sabar. Sifat sabar. Kalau tidak, saya lihat banyak masyarakat muda ataupun individu orang-orang muda dalam Malaysia terutamanya, contoh ketika kita bermain game kan, contohlah bahasa muda zaman sekarang, ketika bermain game, contohnya game Mobile Legend ataupun game dalam talian, game yang menguji kesabaran. Game-game yang menguji kesabaran. Banyak perkataan kesat yang dikeluarkan ketika bermain game tersebut. Seharusnya game tersebut tujuannya untuk merapatkan. Betul, tujuannya untuk merapatkan dan menghiburkan diri sendiri, bukannya untuk berbalah dan menuturkan kata-kata kesat. Dan kita seharusnya sabar ketika bermain game tersebut. Ini saya kaitkan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Masyarakat masa kini perlu menerapkan akhlak Rasulullah, iaitu sifat sabar dalam diri. Contohnya dalam arti kata lain, apabila kita ditimpa musibah,
kita haruslah sabar. Contohnya dalam cerita tadi, Rasulullah sabar apabila diuji dan diuji oleh masyarakat sekeliling. Rasulullah terus sabar. Dan percayalah, jika kita tanamkan sabar dalam sifat ataupun dalam diri kita, akan ada hikmah di sebalik kesabaran tersebut. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Baiklah, seterusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh diterapkan dalam kehidupan kita sehari ini, antaranya ialah bersifat adil terhadap semua perkara. Bila bercerita tentang sifat adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita yang diceritakan oleh salah seorang sahabat baginda, iaitu ketika salah seorang ini dia terkenal dan mungkin dia pada ketika itu mempunyai pangkat yang tinggi, yang harta yang tinggi, dia yang terkenal, dijatuhkan hukuman hudud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah pun melakukan jenayah iaitu mencuri. Beliau dikenakan hukuman hudud iaitu dipotong tangannya. Tetapi disebabkan beliau ketika itu merasakan diri beliau ini mungkin orang terkenal, mungkin ada pangkat, mungkin ada ramai. Beliau meminta untuk diringankan beban ataupun hukuman tersebut. Maka beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus marah. Dia marah dan terus bangun. Apa yang Rasulullah cakap? Rasulullah cakap apa? Jika Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, dia juga akan dipotong tangannya. Maksudnya Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sekiranya beliau juga mencuri, Rasulullah sendiri akan memotong tangannya. Maka di sini jelaslah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bersifat adil, tidak pilih kasih. Termasuklah ahli keluarga. Termasuk ahli keluarganya. Dia dalam arti mudah sekali kabel lah. Kabel lah. Kalau kita nak kaitkan dengan politik sikit, sikit politik sikit. Kalau kita berkuasa, jahat macam mana pun, kesalahan macam mana pun, dah dikenakan apa orang kata, dah masuk penjara banyak kali lah, naik penjara, tapi masih lepas. Sebenarnya keadilan ini pun kita boleh kaitkan dengan politik pada negara kita lah sendirian. Yang terutamanya keadilan ni terletak kepada pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin yang akan meletakkan keputusan terhadap sesuatu perkara. Jadi keadilan ni adalah berkait rapat dengan keputusan sesuatu. Sekiranya pemimpin berat sebelah, maka akan ada hukuman yang akan ditimpa oleh pemimpin tersebut di akhirat kelak. Betul. Jadi kita kena tanam diri kita, dan sekiranya kita seorang pemimpin, contohnya kita ketua kelas, kita pemimpin negara, kita pemimpin satu organisasi, kita haruslah tanamkan sifat keadilan dalam diri kita. Dan kita kena ingat azab Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tidak adil dalam meletakkan sesuatu keputusan. Dia bila kita buat sesuatu keputusan ataupun itu kita kena fikir, benda ni bagus ke tak? Ini elok ke tak? Apa kesannya kepada kita? Apa kesannya kepada kedua-dua pihak? Kedua pihak. Kalau kita tak bersifat adil ni, kita bukan sahaja memberikan kesan buruk kepada diri kita, malah kesan buruk kepada orang lain. Contohnya kita berat sebelah pada satu bahagian, tapi satu bahagian tersebut akan lagi rasa tak anaya. Ya betul, rasa tak anaya. Dan sebab itulah bila saya cakap tadi, bila kita buat satu perkara, kita kena fikir apa kesannya kepada kita dan kepada orang lain. Sebab itulah kita kena jadikan Rasulullah ni sebagai satu contoh, satu idola, role model, supaya kita terus untuk melakukan kebaikan dan tidak nak kata terus meninggalkan kemungkaran tu agak mustahil lah, tapi kita perlahan-lahan kita perlahan-lahan tinggalkan kemungkaran. Tapi bayangkan saudara sekalian, kalau ramai individu ataupun masyarakat Muslim tidak mencontohi akhlak Rasulullah, iaitu bersikap adil, apa, cuba saudara Syazwan boleh bayangkan tak apa yang akan terjadi pada dunia masa ini? Kita tak payah nak ambil skop yang besar dunia, dalam Malaysia saja. Betul. Bila pemimpin korupsi, pemimpin tidak bersifat adil dan menganiaya orang yang lemah, membangunkan negara. Yang lemah akan sentiasa tertindas, yang tinggi, yang kaya akan sentiasa meninggi. Sudah pastinya satu negara itu akan menjadi mundur. Disebabkan satu, itu tidak adil.
Bila dah mundur, bila dah tak ada, maka kesan keharmonian negara. Keharmonian negara akan kemajuan negara ini. Keharmonian kemajuan akan terus mundur. Baiklah. Itu kita lihat daripada sifat adil. Ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya yang kita boleh katakan akhlak terpuji Rasulullah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baginda bersifat benar. Ya. Maksud sifat benar ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Dia tidak menipu dari segi apa? Dari segi percakapan, dari segi perbuatan, dari segi menyampaikan berita. Dia tidak pernah menipu dan juga mereka cerita menambah tokok cerita. Dan perkara ini bila nak cerita pasal menambah tokok cerita, menipu dalam memberitahu berita, kita lihat masyarakat sekarang. Bagaimana? Kita kalau dikaitkan dengan masyarakat sekarang, berkata benar kan. Contohlah, saya ambil perspektif daripada seorang anak. Contohnya seorang anak ni dia menipu ataupun tidak berkata benar kepada ibunya. Jadi sekiranya beliau tidak berkata benar kepada ibunya, akan ada, contohnya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selepas itu. Mungkin sekiranya anak itu menipu, mungkin di hadap kelak mungkin memang pasti beliau akan ditimpa musibah ataupun azab api neraka. Dan jika di dunia mungkin akan ada, contohnya jika beliau menipu, beliau akan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Dan mungkin beliau akan timpa musibah. Betul. Dia akan timpa musibah. Okay, kalau dia accident ke apa ke, kita tak akan tahu. Tapi sebab asalnya dia menipu dekat ibunya. Jadi untuk anak-anak ataupun anak-anak muda pada masa sekarang, janganlah menipu dalam tutur kata. Terutama sekali orang tua kita. Ya betul, terutamanya pada orang tua kita. Kita kena ingat azab Allah Subhanahu Wa Taala itu perit. Dan kalau kita menipu, azab itu akan berbalik kepada kita. Ya, suka saya untuk ingatkan. Ya, untuk saya ni yang saudara Ilham tadi kata, betul. Menipu ibu bapa. Ya. Sebagai umat Nabi Muhammad, memang kita ni didapat, tak tahulah orang kata kelebihan ataupun kebaikan ataupun sebenarnya keburukan. Kalau kita tengok umat zaman dahulu, maksudnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, bila mereka melakukan satu kemungkaran, satu dosa, mereka akan terus dihukum di dunia itu sendiri. Betul. Contohnya kaum Nabi Lut, mereka melakukan kemungkaran iaitu hubungan sesama jenis. Di dunia juga mereka ditimpakan azab. Sebaliknya kalau zaman Nabi Muhammad, kita punya dosa ni dihukum dulu. Ya. Kita akan dihukum di akhirat kelak. Kecuali jika kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Banyak. Ya betul, banyak kes-kes apabila kita menderhaka kepada ibu bapa kita, orang nak cakap apa, Allah bayar cash lah kan. Allah bayar cash. Kita akan terus dapat hukuman tersebut. Sebab itulah zaman kita ni, iaitu umat akhir zaman ni merupakan umat yang ditimpa dengan pelbagai ujian yang berat. Dan kita sebagai umat Islam, kita haruslah menempuh dugaan itu dengan sebaik mungkin lah. Kita kena ikut kita ikut panduan kita, iaitu Al-Quran, Sunnah dan Al-Hadis. Kalau kita tak ikut panduan tersebut, mungkin kita akan tersesat. Dan kita kena ingat, kalau kita buat sesuatu tu, dia akan balik kepada kita. Akan ada kesan-kesan buruk. Kita dahaka kepada ibu bapa kita, kita hantar dia ke rumah orang tua, kita tinggalkan dia. Banyak kes yang saya dengar. Kita kena ingat yang kita pun akan jadi orang tua. Kita pun akan melahirkan anak, dan anak kita juga akan besar. Jika kita derhaka melawan ibu bapa kita, nanti anak kita, awak rasa kita semua rasa macam mana? Ya. Saya juga tak dapat bayangkan macam mana tergamaknya seseorang itu menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua. Lupa ke mereka jasa ibu bapa mereka? Menghantar ke sekolah, membesarkan, menyusukan. Tergamak mereka buat macam tu. Sebab itulah akhlak Rasulullah penting untuk kita ikuti dan untuk kita teladani, agar perkara-perkara yang sedemikian tidak berlaku lah. Dalam dunia masa kini, banyak kes-kes yang terjadi, banyak benda-benda buruk yang terjadi berpunca daripada kita tidak ikut akhlak Rasulullah. Sebab itu akhlak Rasulullah SAW ni yang sepatutnya kita contohi.
Dan bukannya kita contohi artis-artis barat, contohnya artis Korea, Korea, artis yang TikTok sebenarnya menjadi fenomena. Anak-anak banyak muda anak semua muda menuntut. banyak anak muda macam mereka. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat membimbangkan. Betul. Baiklah, kita sudah sentuh kepada aspek bersifat adil, sudah sentuh sabar dan juga bersifat benar. Pada saya satu lagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpuji dan juga sepatutnya diterapkan oleh masyarakat zaman sekarang, iaitu Apa itu saudara Yesus? baginda sentiasa berlembut dalam setiap ucapan dan juga tindakan baginda. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa cakapnya lemah lembut saja. Bila dengar tu senang je orang dengarnya. Kalau kita tak, bila kita cakap ni, saya tak cakap orang lain lah, saya cakap diri saya sendiri. Kadang-kadang bila kita bercakap, kadang kita pun tak sedar yang kita cakap benda tu kan. Bila kita cakap macam tu, kita sakitkan hati orang. Dah orang tu akan sumpah seranah kita, tambah dosa kita, tambah dosa orang tu juga, tambah dosa orang tu juga. Tapi pun jadi kita, kita sebab juga kita tak jaga bahasa kita. Kita cakap tu asal lepas, orang sakit hati. Jadi akhlak Rasulullah ni kita kena jadikan sebagai contoh. Baginda marah macam mana sekalipun, geram macam mana sekalipun, tidak pernah memaki Hamon, tidak pernah, sentiasa bercakap lemah lembut, bahkan dengan musuhnya sendiri. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat kini, kita contoh, kita bercakap lemah lembut, pernah ke ataupun maafkan saya, kita tidak bercakap dengan sopan ketika kita bercakap dengan ibu bapa kita, dengan guru kita, dengan orang yang lebih tua daripada kita. Saya lihat banyak kes yang berlaku, ya, anak muda bersikap biadab dengan orang tua ataupun orang tua yang kita jumpai di tepi jalan, ataupun kita nak tegur orang tua tersebut tapi dengan percakapan yang apa orang cakap, percakapan kasar, yang dapat mengguris hati, tidak sopan lah, tidak sopan lah orang cakap, tidak sopan lah. Dan perkara tersebut saya rasa perkara yang membimbangkan jugalah. Sebab kalau kita bandingkan dengan masyarakat dulu, masyarakat Melayu terutamanya penuh dengan adab dan sopan santun dalam tutur kata, dalam tingkah lakunya. Dan kenapa kita tak boleh mencontohi perkara yang baik tersebut? Kita lebih kepada mencontohi benda-benda buruk, benda-benda seperti yang saudara katakan lah. Ini semua mungkin kerana dulu tak ada handphone, betul, tak ada gadget, tak ada pengaruh-pengaruh dari barat. Tapi bila sekarang ni dah terlalu senang aksesnya nak tahu pasal dunia barat dan fahaman-fahaman ideologi barat yang sebenarnya merepek, yang bercanggah dengan agama ni dah mula masuk ke dalam generasi-generasi sekarang. Makanya perkara ini bukan sahaja membimbangkan, malah perkara ini mungkin juga boleh menjadi salah satu sebab umat Islam ini akan sentiasa ataupun lebih jauh terleka dengan besok, nikmat dunia, dengan nikmat dunia. Betul lah. Sedangkan mereka kena tahu yang dunia ini bukan tempat singgahan. Akhirat tu sebenarnya segala selama-lamanya kita kat sana. Kita kat dunia ni nak kumpul pahala sebanyak mungkin. Bukannya kita terleka dengan dunia, kita kumpul dosa di dunia, dan apa nak jadi ke akhirat kelak nanti. Sepatutnya dunia ni adalah tempat kita untuk mengumpul pahala kita. Sebenarnya orang cakap nak buat dosa tu senang, tapi nak buat pahala tu pun senang. Cuma lagi senang. Kita sebenarnya semuanya berdasarkan tindakan kita, pilihan kita sendiri. Kalau kita nak buat baik, kita buat baik. Maksudnya nak buat baik tu senang sebenarnya. Cuma nak ke tak nak, memanglah buat dosa tu nikmat, tapi kita kena tahan nafsu kita sendiri. Seperti mana Rasulullah menahan nafsu beliau. Sebenarnya bertitik tolak daripada akhlak Rasulullah juga. Sebab tu Rasulullah ni merupakan contoh teladan yang penting, dan kita kena letak dalam hati kita untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baiklah, saya rasa sudah banyak hari ni kita kupaskan tentang akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sendiri dapat disimpul, apa yang saya sendiri dapat simpulkan di sini, sebenarnya seperti yang saudara kata, semua benda ni bergantung kepada diri kita sendiri. Tugas kita hanya menasihati ataupun memberitahu khalayak ramai bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu semua bergantung pada diri sendiri.
sama ada kita nak ikut ataupun kita tak ikut, tapi seharusnya kita ikutlah. Sebab kita bukan budak kecil lagi. Kita, Ya, betul. kita dah Masing-masing punya akal dah fikiran. dewasa, kita Ya. dah berjauhan dengan ibu bapa. Ya, betul. Kalau dulu kita buat salah, ibu bapa tegur. Kalau kita buat salah sikit, cikgu tegur. Betul. Tapi sekarang kita semua dah besar. Semua benda kita sendiri yang kena Terletak pada diri. kita sendiri kena fikir, kita sendiri kena buat tindakan, dan kita sendiri kena ambil tanggungjawab atas tindakan yang telah kita buat. Makanya dengan belajar ataupun mengetahui tentang akhlak-akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri boleh ambil Iktibar. iktibar dan juga akhlak-akhlak tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita tak payah nak ajak orang. Kita buat macam mana yang Rasulullah buat pun, orang tengok kita, orang akan tertarik. Macam mana yang saya ceritakan tadi, orang tu tak suka Rasulullah, tapi disebabkan akhlak Rasulullah ni, Dia mengikut Rasulullah. dia mengikut Rasulullah pula. Dia pula yang cinta kepada Rasulullah. Sebab zaman sekarang ni pun kalau kita paksa-paksa pun orang tak suka. Betul. ha. Orang akan belenting, Orang akan akan marah. belenting. Orang Sebab cakap kita terlalu taksub. Ibarat kegelapan di seluruh cahaya, Ya. orang akan macam marah. Silau. Orang Silau. akan marah. Sedangkan cahaya tu benda yang betul. Benda yang betul. Benda yang terang. So daripada Ya. perbincangan ataupun kesimpulan yang apa, Yalah, menurut saya kesimpulan dalam ceramah kita pada hari ini adalah yalah, semua benda itu bertitik tolak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sedar ya, kita sebenarnya umat akhir zaman, dan sebenarnya akhirat tu sebenarnya hari kiamat tu dekat je. Memang kita rasa alah nantilah aku buat baik, nantilah aku contohi akhlak Rasulullah, nantilah aku buat ni, nantilah itu. Kalau kita makin lama makin kita tangguh, makin dekat sebenarnya. dan Cukup usia ke? kita pun makin tua. Ya betul. Makin Usia tua, kita makin dekat dengan kematian. Sebenarnya kematian pun tidak tidak mengira usia. Makin sempatlah kita macam untuk berbuat baik. Jadinya kalau ada masa ni, kita masih ada masa. InsyaAllah kita masih ada masa. Kita belajarlah, kita berubah ke arah yang lebih baik, dan kita boleh terapkan akhlak-akhlak Rasulullah ni dalam kehidupan seharian kita lah. Sebab kita semua masih muda. Ya, betul. Muda ni lah kita kena bentuk Kita diri masih banyak tenaga. Kena kuat. Betul. Kena Ya. bentuk diri kita. Kita kena, daripada sekarang kita dah kena mula untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, Ya. mengamalkan akhlak-akhlaknya, supaya insyaAllah satu hari nanti bila kita dah jadi ibu bapa, kita dah jadi orang tua, Kita boleh ajar pula anak kita pula ajar mereka. Mereka tengok kita, Berbina mereka juga. pula akan menjadikan kita sebagai contoh. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, akhir sekali saya ingin mengajak kepada semua untuk sama-sama kita mengamalkan sunnah Ya. Rasulullah ini, dan juga mempelajari akhlak-akhlak baginda, dan cuba Ya. untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Ya, betul. Baiklah, saya harap dengan adanya ceramah ini dapatlah kita mengambil kalau tak banyak pun dapatlah juga sedikit dalam majlis ilmu ini, sedikit ilmu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah. Baiklah, itu saja. Ya, saya rasa itu saja. Saya rasa Ya. ceramah kita pun sudah menghampiri ke Ujungnya. hujungnya. Yang buruk itu datang daripada kami sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup ceramah kita pada hari ini dengan tasbih kifah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, Ya, terima kita kasih. boleh, saya rasa kita boleh selawat 3 kali, saya rasa. 3 kali. Okey. Okey. Baik, 1 2 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, semoga apa yang kita buat hari ini menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah. Lah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.